Satu kenyataan yang agak pelik keluarnya daripada mulut bekas Ketua Agung UMNO, iaitu Tan Sri Anwar Musa. Dalam kenyataan beliau hari ini, beliau berharap pembangkang akan memberikan sokongan kepada Perdana Menteri untuk kekal berkuasa. Nampak gayanya saudara, bila mereka sudah nekat untuk tidak bersama dengan kepimpinan, maka mereka hari ini berharap kepada Pakatan Harapan. Dulu saya masih ingat lagi Tan Sri Anwar Musa menuduh bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi mahu melakukan apa yang dipanggil sebagai jajaran baru bersama dengan Anwar Ibrahim. Hari ini terang lagi bersuluh saudara. Kalau nak ditakrifkan pembangkang hari ini, pembangkang ialah Anwar Ibrahim, iaitu parti PKR. Pembangkang juga meliputi parti milik Tun Dr. Mahathir, iaitu Pejuang. Pembangkang juga meliputi parti milik Lim Guan Eng ataupun Anthony Loke, iaitu parti DAP. Pembangkang juga merujuk kepada parti Mat Sabu, iaitu PAN. Dan pembangkang juga merujuk kepada parti muda yang diketuai oleh Syed Saddiq. Maknanya hari ini Anwar Musa sudah tidak lagi berharap dengan kepimpinan UMNO dan ahli-ahli parlimen daripada UMNO untuk menyokong beliau, kecuali geng-geng yang sewaktu dengannya. Ini adalah satu gambaran jelas bahawa kita tak payah bazir masa menunggu keputusan ROS. Kita dah tahu dah bahawa mereka sudah pun mempunyai keputusan yang kita dengar secara kabar-kabar angin, iaitu kabar anginnya mengatakan bahawa mereka tidak akan meluluskan kerana Perdana Menteri sudah nekat untuk menentang Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Jadi kita wish good luck kepada Anwar Musa untuk membuat jajaran baru bersama dengan Pakatan Harapan, DAP, PKR, PAN dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Jadi itu sebabnya saudara Anwar Musa ni saya anggap sebagai bagai meludah muka ke langit. Betul. Meludah muka ke langit ataupun meludah ke langit kena setepik ke muka sendiri. Itu hari bukan main beria dia menuduh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Hari ini dia demi untuk menyelamatkan kuasanya sebagai menteri, hari ini dia sanggup mengemis dengan Pakatan Harapan, dengan pembangkang untuk mengekalkan kuasa Perdana Menteri supaya beliau boleh terus berkuasa sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia. Kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan. Yang inilah tuan-tuan yang saya maksudkan dengan bisikan syaitan. Memang betul dia bukan syaitan, tetapi cara dia berbisik itu cara dia macam syaitan, tuan-tuan. Sebelum apa-apa kita bacakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga kita tidak terganggu dengan bisikan-bisikan syaitan. Dia sebenarnya dia mahu kekalkan Perdana Menteri, sebab bila Perdana Menteri kekal, kabinet tu kekal. Itu je tujuan dia. Stabil memang tak stabil. Macam mana dengan sokongan musuh-musuh politik kita boleh stabil? Adakah dengan sokongan yang diberikan melalui CSA sudah hampir setahun? Jangan lupa daripada bulan Ogos, kalau tak silap saya, Perdana Menteri mengambil alih 2021 sehingga hari ini. Adakah kerajaan hari ini stabil? Apa maksud kestabilan? Kestabilan maknanya ada gambaran yang jelas, bukan hanya kerajaan itu stabil, tetapi kerajaan dilihat stabil. Kalau kerajaan dilihat stabil, pelabur-pelabur tak lari keluar negara. Pelabur-pelabur tidak meninggalkan negara kita. Pelabur-pelabur tidak keluar mencari pelaburan di negara-negara yang lebih stabil, macam Indonesia. Kita lihat Tesla lari ke Indonesia, kita lihat Hyundai lari ke Indonesia, kita lihat syarikat-syarikat elektronik banyak lari ke Indonesia. Kita lihat pembangunan di Indonesia hari ini.
berjalan dengan begitu pesat kerana kemasukan foreign direct investment. Dan saya nak beritahu, Indonesia mereka tidak menaikkan minimum wage ataupun gaji minimum. Sebaliknya, Indonesia menghapuskan minimum wage. Tapi hari ini saya nak beritahu, kerja di Indonesia lebih lumayan Pak hasilnya berbanding kerja di Malaysia. Itu sebab kita tengok tenaga buruh Indonesia sudah tidak lagi gairah untuk datang ke Malaysia. Tenaga buruh Indonesia yang bekerja di Malaysia hari ini sudah kembali ke negara dia, bekerja di negaranya kerana lebih lumayan bekerja di negara dia. Ini semua puncanya apa? Puncanya kita ada kerajaan yang tidak stabil, kita ada kerajaan yang gagal untuk meletakkan polisi yang betul. Macam mana kita letak minimum wage dalam keadaan orang yang kita naikkan minimum wage daripada berapa dulu? Dulu dalam 900 lebih, kita naikkan kepada 1,200. 900 kepada 1,200 minimum wage. Itu pun tunggakan untuk contohnya lah pegawai-pegawai keselamatan, Kementerian Pelajaran tak bayar lagi. Banyak lagi pelarasan yang tidak lagi dibayar, dah naik lagi pada 1,500. Hari ini pengawal-pengawal beritahu syarikat mereka tidak membayar mengikut apa yang ditetapkan oleh kerajaan 1,500. Ada yang bayar 1,100 je. Saya cakap, saya tak nak campur, kerana bagi saya polisi ini merosakkan negara. Sebab bagi saya, kalau tenaga kerja kita bagus, tenaga buruh kita bagus, maka atas orang yang majikan yang menggajikan mereka. So kalau orang tu ada kualiti, maka majikan berhak tidak perlu ikut minimum wage, perlu bagi lebih daripada apa yang ditetapkan oleh minimum wage ataupun gaji minimum. Tapi disebabkan gaji minimum tu ada, apa jadi dengan orang yang tidak berapa berpelajaran? Apa jadi orang yang buat kerja-kerja buruh? Bila mereka bekerja ditetapkan minimum wage, maka penghilang ataupun majikan akan pilih yang terbaik. Akan pilih yang terbaik dan mengurangkan jumlah pekerja. So akhirnya orang yang tidak kompeten ramai akan hilang pekerjaan. Orang yang tidak ada kelebihan berbanding dengan staf-staf lain, mereka akan hilang pekerjaan. Kalau dulu gaji murah, mungkin majikan boleh pertimbangkan untuk meramaikan seberapa ramai pekerja supaya ramai orang boleh cari makan. Tapi hari ini bila minimum wage ditetapkan, maka akhirnya kita terpaksa berhadapan dengan satu keadaan majikan-majikan terpaksa mengurangkan jumlah pekerja, maka pengangguran meningkat dengan mendadak. Kadar pengangguran meningkat dengan mendadak, unemployment rate meningkat, dan ini akhirnya menjejaskan ekonomi. Orang yang nak masuk melabur di Malaysia, bila melihat bahawa kita punya labor cost terlalu tinggi ataupun tenaga buruh kita tinggi, mereka akan pergi ke negara yang tenaga buruhnya rendah. Itu sebabnya Indonesia mendapat foreign direct investment yang begitu tinggi. Dan saya nak beritahu, gaji yang diberikan kepada pekerja-pekerja Indonesia ini, kalau misalnya gaji itu walaupun setelah dihapuskan minimum wage, kalau gaji itu lebih tinggi daripada Malaysia, mereka tidak mengambil keputusan untuk meninggalkan negara ini dan kembali bekerja di Malaysia. Faham tak? Jadi sebenarnya polisi kita meletakkan minimum wage ini sebenarnya bagi saya lah dalam keadaan negara berhadapan dengan kegawatan ekonomi, saya rasa masih tidak sesuai. Masih tidak sesuai. Sepatutnya dikekalkan minimum wage yang lama, sementara menunggu ekonomi kita pulih, barulah kita boleh menaikkan minimum wage itu. Tetapi jika kita tidak menaikkan minimum wage itu, tidak bererti majikan tidak boleh memberikan gaji yang tinggi kepada mereka-mereka yang betul-betul berkelayakan.
Yang ini yang sepatutnya difikirkan oleh kita punya kerajaan. Jangan duk ikut semua sekali pakar formula daripada PR. Teori ekonomi dia orang ni ke laut. Rafizi sebelum ini berceritakan buat apa kita nak belajar tinggi-tinggi. Sedangkan jadi Grab driver lebih menguntungkan. Ini bukan soal belajar tinggi-tinggi. Education is important. An educated Grab driver definitely tak sama dengan uneducated Grab driver. Dari segi tata susilanya, dari segi etikanya, dari segi kesopanannya, sudah pasti tak sama. Dari segi kesabaran dia melayan pelanggan dan sebagainya, sudah pasti tak sama. Yang menyebabkan Grab driver dia dapat pulangan yang lebih, sebab mereka kerja lebih masa. Dia tak boleh compare dengan orang yang kerja waktu pejabat. Tak sama.